Santubong merupakan salah satu tapak arkeologi penempatan kuno yang terletak di selatan Sarawak, dipercayai pernah menjadi sebuah pusat perdagangan di Borneo antara orang asal Dayak dan pedagang luar seperti pedagang India dan pedagang dari negara China. Sejak abad ke-5 hingga abad ke-13 yang melakukan perdagangan sistem barter zaman dahulu. Berdasarkan catatan dari sumber jurnal Sino-Platonic Paper oleh Wang Kong N 2013 dari University of Pennsylvania telah memperincikan tentang gambaran orang asal di Santubong zaman dahulu, berdasarkan kajian dari sumber catatan pedagang negara China pada zaman itu. Menurut catatan pedagang China, penduduk asal di Santubong digambarkan berkulit gelap, rambut kerinting, berbudaya gigi ditajamkan, memakai anting di telinga dan juga menggunakan sirat yang bercorak. Sirat yang bercorak membuktikan bahawa penduduk asal pada masa itu telah mengenal tenunan dan membuat warna yang terdapat pada corak puak kumbu Iban. Budaya menajamkan gigi, atau sharp teeth, merupakan budaya asal kaum Iban yang telah diamalkan sejak zaman dahulu. Budaya menajamkan gigi di dalam masyarakat Iban ini pernah dicatatkan oleh beberapa pengkaji Eropah seperti di dalam buku Native of Sarawak and British North Borneo yang ditulis Alex Lingrod tahun 1896. Selain itu, terdapat juga gambaran budaya memakai anting di telinga. Budaya memakai anting juga merupakan salah satu dari budaya lelaki Iban zaman dahulu. Selain itu, terdapat juga gambaran penduduk asal yang berkulit gelap dan berambut kerinting. Zaman dahulu, Iban digambarkan oleh penulis Eropah sebagai berkulit gelap dan lebih mirip orang Afrika daripada orang di ASEAN sendiri. Berdasarkan semua gambaran ini, telah membuktikan bahawa penduduk asal yang mendiami Santubong zaman dahulu merupakan orang Iban sendiri. Berdasarkan hasil kajian yang dijalankan oleh Sarawak Museum Jurnal 2010, didapati banyak ukiran simbol yang dijumpai terukir pada batu. Hasil penelitian didapati ukiran simbol tersebut mempunyai persamaan dengan simbol yang digunakan di dalam tulisan kuno papan turai Iban zaman dahulu. Menurut Sarawak Museum Journal juga, terdapat banyak ukiran seperti ukiran yang menyerupai topeng ritual masyarakat Iban zaman dahulu. Selain itu, ditemui juga ukiran simbol spiral, iaitu simbol bersejarah Iban yang banyak digunakan oleh kaum Iban di dalam motif tenunan kain, ukiran kayu dan juga simbol yang digunakan sebagai motif khas tatu Iban Bungai Terong. Di Sungai Jaum, telah ditemui ukiran batu yang disebut batu gambar yang menyerupai figura Engkata, iaitu simbol yang mewakili semangat dewa pembuatan Iban, Dewa Selam Pandai. Dewa Selam Pandai adalah dewa yang terkenal di dalam legenda Iban, juga dikenali sebagai Pandai Besi atau God of Iron. Selam Pandai juga adalah dewa yang berkuasa ke atas kelahiran dan menentukan jantina anak yang bakal dilahirkan. Menurut hasil kajian yang dilakukan Tom Harrison pada tahun 1948 di tapak arkeologi Santubong, telah menemui banyak sanga besi dan ceramik purba yang membuktikan bahawa pada zaman dahulu, Santubong pernah menjalankan aktiviti peleburan besi oleh orang asal Dayak. Berdasarkan catatan dari Jurnal Ekspedisi ke Borneo oleh Henry Keppel tahun 1846, mencatatkan tentang kepakaran pertukangan besi oleh orang asal Dayak di Borneo pada zaman dahulu yang digunakan untuk membuat senjata di dalam tradisi ngayau. Berdasarkan kajian juga, ditemui banyak sepihan tembikar tanah purba yang berasal dari negara China dan juga tembikar tanah buatan tempatan. Pembuatan tembikar tanah merupakan salah satu dari peradaban kaum Iban yang dicadangkan telah wujud sejak zaman Neolitik berdasarkan bukti penemuan salah satu dari tembikar tanah purba yang ditemui di Gua Niah Sarawak sama dengan tembikar Iban. Kedatangan pedagang asing yang membawa tembikar seperti tajau, pinggan ceramik dan gong juga telah mempengaruhi budaya Iban yang mula menggunakan peralatan tersebut sebagai salah satu dari harta pusaka keluarga. Gunung Santubong juga tidak kurang dengan legenda dan mitologi kuno. Salah satu dari legenda yang terkenal adalah legenda yang mempercayai bahawa gunung tersebut dijaga oleh dua orang dewi suci masyarakat Iban, iaitu Dewi Kumang dan Dewi Lulong, iaitu Dewi Tenunan Iban zaman dahulu. Menurut catatan dari Benedict Sanden yang terdapat di Sarawak Gazette 1964, bahawa pahlawan Iban yang terkenal Unggang Lebor Menua,
telah dibantu oleh Dewi Kumang dari puncak Gunung Sentubong di dalam tradisi ngayau dan melawan kuasa asing di Sarawak zaman dahulu. Legenda Iban ini terbukti dengan penemuan sebuah telaga di atas puncak Gunung Sentubong, iaitu Telaga Suci yang dipercayai tempat permandian Dewi Purba Iban ini yang pernah diambil mimpi oleh pahlawan Unggang Leboh Menua.